Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya Javinia Jim Lajim dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 19 November 2020. Kerajaan negeri menyokong sepenuhnya pengumuman yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengisytiharkan proklamasi darurat di Parlimen Batu Sapi sekaligus membatalkan pilihan raya kecil PRK kerusi berkenaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam satu kenyataan menyifatkan keputusan itu sebagai langkah wajar memandangkan pandemik COVID-19 masih lagi mengancam kesihatan dan kesejahteraan rakyat di Sabah. Datuk Haji Ji memberi jaminan bahawa kerajaan negeri melalui Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Sabah sedang giat bekerjasama dengan pihak berkaitan untuk menangani pandemik tersebut. Terdahulu, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Endera Ahmad Fadil Syamsuddin dalam kenyataan berkata, Al-Sultan Abdullah membuat keputusan berkenaan untuk mengelak gelombang keempat COVID-19 dan tarikh baharu PRK Batu Sapi akan ditentukan kemudian. Kerusi Parlimen Batu Sapi diisytihar kosong berikutan kematian penyandangnya, Datuk Vicky Liu dari Parti Warisan Sabah pada 2 Oktober lalu akibat jangkitan paru-paru. Suruhanjaya Pilihan Raya telah mengumumkan 23 November sebagai tarikh penamaan calon, 1 Disember sebagai pengundian awal dan 5 Disember hari pengundian. Dalam perkembangan sama, pengisytiharan proklamasi darurat di Parlimen Batu Sapi disifatkan sebagai langkah wajar dan tepat ketika Sabah berdepan situasi getir akibat pandemik COVID-19. Demikian dinyatakan penyelidik geopolitik dan elektoral Sabah Geopers, Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Shahruddin Awang Ahmad. Ketika dihubungi RTM, menurutnya langkah tersebut juga menunjukkan kerajaan telah belajar daripada pengalaman dalam PRU Dun Sabah pada September lalu yang menyaksikan peningkatan mendadak kes COVID-19 sehingga mencetuskan gelombang ketiga pandemik berkenaan di seluruh negara. Bagaimanapun katanya tindakan mengisytiharkan darurat tersebut bukanlah bertujuan membebankan rakyat di kawasan berkenaan, sebaliknya satu tindakan wajar dalam menghadkan pergerakan komuniti untuk mencegah penularan COVID-19. Tindakan ini lebih bersifat pentadbiran yang mengikut garis panduan yang telah dicatatkan dalam Perlembagaan Persekutuan khusus untuk mengelakkan penularan COVID-19. Sementara itu, dalam pertusan khas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, darurat yang diisytiharkan itu hanyalah bertujuan untuk membatal dan menangguhkan PRK Batu Sapi demi melindungi nyawa rakyat dan tiada arahan perintah berkurung atau pemerintahan ala tentera dilakukan. Pentadbiran kerajaan, kegiatan ekonomi dan aktiviti sosial dapat diteruskan tertakluk kepada amalan norma baharu dan peraturan serta SOP di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang sedang diberkuat kuasa di negeri Sabah. Sementara itu, rata-rata pengundi dalam kawasan Parlimen P185 Batu Sapi turut menyokong penuh keputusan yang di-Pertuan Agong. Ketika ditemui pemberita RTM, mereka merakamkan terima kasih atas keprihatinan yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kesihatan rakyat. Saya menyokong penuh darurat PRK tersebut memandangkan situasi semasa pandemik COVID-19 masih tinggi lagi di Sabah. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang di-Pertuan Agong. Alhamdulillah, dengan keputusan yang telah diberikan oleh yang di-Pertuan Agong, kita sebagai rakyat Batu Sapi sangat bersyukur dengan apa yang telah diumumkan sebelum ini. Sebab kita di dalam kawasan Batu Sapi pun ada pelbagai kluster. Terima kasih kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku yang di Pertuan Agong telah mengisytiharkan untuk darurat dan menangguhkan pilihan raya kecil di Batu Sapi demi kesejahteraan rakyat, demi keselamatan nyawa di bahagian Batu Sapi ini, P185 Batu Sapi. Saya rasa bersyukur dengan di Pertuan Agong kerana mengisytiharkan PRK Batu Sapi ini. Kami sangat-sangat berterima kasih. Lagipun kami kena mencegah COVID-19 ini kan. Sandakan merekodkan 4 kluster COVID-19 melibatkan kluster ramai-ramai, kluster Bonggaya, kluster istimewa dan kluster Karamunting.
Beralih kepada perkembangan COVID-19 di Sabah. Sebanyak 387 kes positif baharu COVID-19 dilaporkan di negeri ini semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 24,269, manakala 237 pesakit sembuh. Turut dilaporkan 3 kluster baharu dan 2 kes kematian yang dicatatkan di daerah Sandakan. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, dalam sidang media di Kota Kinabalu, seramai 2,000 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 634 orang di hospital dan 1,366 orang di Pusat Kuarantin dan Rawatan Berisiko Rendah PKRC. Bilangan pesakit COVID-19 dalam ICU ialah 66 orang dan 17 orang pula memerlukan alat bantuan pernafasan. Beliau berkata 205 kes daripada kes baharu semalam berpunca dari kluster pusat tahanan sementara PTS Tawau melibatkan 135 kes dan kluster Sabaru 70 kes di daerah Lahad Datu. Sementara itu katanya 3 kluster baru iaitu kluster Sabaru di Lahad Datu mencatatkan 70 kes, kluster Garden di Tawau 3 kes dan kluster Tomhe di Ranau 12 kes. Datuk Masidi yang juga Menteri Kewangan 2 memaklumkan sehingga kini sebanyak 190,951 bakul makanan telah diagikan kepada golongan sasar. Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia Mercy Malaysia Sabah terus komited membantu menyalurkan peralatan perlindungan diri PPE kepada petugas barisan hadapan di hospital negeri ini. Terbaru, persatuan tersebut bekerjasama dengan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas daerah Penampang menghasilkan sendiri PPE berkenaan. Menurut Pengerusi Mercy Malaysia Sabah, Dr. Anbarasu Ramalingam, bekerjasama julung kali diadakan ini berjaya menghasilkan lebih 1,000 set PPE dengan anggaran kos lebih RM12,000 dilakukan lebih 15 sukarelawan Mercy Malaysia Sabah dan Kemas. Mercy Malaysia Sabah turut menyumbang 2 buah mesin jahit bagi memudah dan mempercepatkan lagi kerja-kerja menjahit PPE tersebut. Ini merupakan langkah pertama untuk membantu frontliner. So mungkin selepas fasa COVID, kita akan fokus pada melakukan program community. Beliau bercakap kepada pemberita RTM semasa meninjau kerja-kerja menjahit PPE di kelas jahitan Tadika Ganang Kepayan, Kota Kinabalu. Sementara itu, Pegawai Kemas Daerah Penampang, Lidiana Chia berkata, pihaknya sedia bekerjasama dengan mana-mana pihak dengan kemahiran dimiliki bagi membantu menghasilkan set PPE untuk petugas barisan hadapan. Satu yang baiklah bagi kami di mana kami dapat memberikan sumbangan sedikitlah kepada masyarakat dan juga kepada kita punya frontliner lah. Bagi sukarelawan pula, ini adalah tanda penghargaan mereka kepada petugas barisan hadapan. Bangga, terharu sebab kan kita ini benda ni kita jarang dapatkan, dibagi peluang macam begini memang merasa macam senang hatilah kita dapat membantu frontliner semua. Sangat gembira dapat menolong kita punya frontliner walaupun tidak dapat membantu mereka yang di sana tu. Semoga yang bantuan yang kami bagi ni sukarelawan menjahit PPE dapat meringankan derang lah. Saya sangat berbesar hati dapat membantu derang lah walaupun saya tidak dapat tolong di sana. At least ada sesuatu yang saya boleh bantu dari belakang lah. Saya rasa gembira lah kerana boleh menyumbangkan sedikit masa untuk menjahit PPE lah. Biarpun dia hanya PPE tapi dia ialah penting jugalah. Saya harap semua orang kalau ada masa boleh datang menyumbang. Sebelum ini, Mercy Malaysia Sabah telah bekerjasama dengan Penjara Wanita Kepayan untuk menghasilkan set PPE sama untuk kegunaan petugas barisan hadapan. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS tampil menambah koleksi buku bacaan dan alat tulis untuk keperluan kanak-kanak di Pusat Kuarantin dan Rawatan Berisiko Rendah COVID-19 PKRC negeri ini. Pengarahnya Datuk Dr. Misrin Radin berkata langkah itu memastikan kanak-kanak yang menjalani rawatan di pusat berkenaan mengisi masa terluang dengan bahan bacaan dan aktiviti melukis serta mewarna. Katanya koleksi bahan bacaan dan alat tulis ini inisiatif 400 pegawai dan anggota JPNS. Datuk Dr. Misrin berucap dalam majlis penyerahan sumbangan berupa alat tulis dan buku bacaan bagi program Kembalikan Senyuman Anak-anak Pasti Sembuh di Hospital Mesra Bukit Padang. Sementara itu, pengarah hospital berkenaan Dr. Ahmad Kabil Kalib yang juga pakar perunding psikiatri menyambut baik program ini selain menzahirkan penghargaan atas inisiatif JPNS menjayakan bersama program tersebut.
Buku bacaan dan alat tulis berkenaan akan diagi-agikan ke PKRC bagi kanak-kanak di seluruh negeri. Program menyantuni pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira agama dan bangsa, Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim Sabah menerusi program Yadim Peduli terus diperluas berhampiran sempadan Malaysia Indonesia berdekatan Kampung Salong, daerah kecil Pegalungan, Nabawan. Menurut pengarahnya, Haji Samin Ongki, Yadim Sabah sebagai agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama akan terus gigi turun padang menyantuni mereka yang memerlukan sokongan motivasi dan bantuan dalam memerangi pandemik COVID-19. Kita mesti saling bantu-membantu bersempena dengan COVID dan juga PKPB yang sedang berjalan ini. Saya ingin mengambil peluang untuk menasihati penduduk-penduduk di Kuala Salong dan di Pensiangan ini ataupun daerah kecil Pegalungan ini supaya terus mematuhi arahan kerajaan, patuh kepada SOP. Beliau ditemui RTM selepas menyampaikan bakul makanan program Yadim Peduli kepada petugas barisan hadapan, pengusaha bot dan penduduk setempat di Nabawan. Menurut Haji Samin, program ini mula dilaksanakan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada bulan Mac lalu dengan menyasarkan agihan 30,000 bakul makanan sehingga bulan Disember ini melibatkan peruntukan RM250,000. Peta bahaya seismik yang terperinci di kawasan berisiko tinggi fenomena gempa bumi di negeri ini amat diperlukan bagi mengurangkan risiko dan kesan fenomena berkenaan. Gempa bumi yang ketara akan terus berlaku di Sabah, terutama di sekitar daerah Ranau, Lahad Datu, Kunak dan Kudat. Pengarah Pusat Kajian Bencana Alam Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Dr. Felix Tongkol, fenomena gempa bumi sememangnya tidak dapat dielakkan namun risiko berlakunya gempa boleh dikurangkan dengan adanya pemahaman jelas tentang bagaimana gempa bumi berinteraksi dengan persekitaran. Jelasnya kawasan yang terdedah dengan fenomena gempa bumi perlu mengambil pendekatan serius untuk melaksanakan kerukut bangunan rintangan yang berupaya mengurangkan jumlah korban dan impak akibat fenomena itu. Beliau menyatakan demikian dalam program syarahan perdana Sains Gempa Bumi di Malaysia, status cabaran dan hala tuju yang diadakan secara maya di Kota Kinabalu. Profesor Dr. Felix juga menegaskan Pusat Penyelidikan Gempa Nasional khususnya untuk pengajaran, penyelidikan dan langkah pengurangan bahaya gempa bumi dilengkapi dengan makmal sains dan kejuruteraan juga penting selain pengetahuan dan kesedaran teknik binaan struktur bangunan yang kukuh dan strategik. Baik, sekian berita pagi Sabah dan saudara, jangan lalai, terus waspada. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Dengan itu, saya Javinia Jimlajim. Salam sejahtera dan kita jumpa lagi.